Ini ada satu lagi soalan yang berkaitan dengan perasaan jatuh hati. Oleh itu, katakan ada lelaki muda atau wanita muda dan dia melihat ke orang yang satu ini dan, itu dia. Itulah dia untuk aku. Dia telah menawan hati aku. Dan mereka terjebak pada orang yang satu ni. Mereka tidak mahu melepaskannya. Dan seperti yang anda katakan tadi, mereka mula mengenepikan apa-apa sikap atau tabiat buruk orang itu kerana mereka dah gilakan pada seseorang. Dan mereka merasa seperti dah jatuh cinta sangat ni dengan orang ini. Nasihat apa yang boleh anda berikan kepada seseorang dalam keadaan itu? Okey, bukan selalunya. Tidak semua orang yang anda kagum dengan pada awalnya sebenarnya adalah pasangan yang ideal untuk kamu. Mereka mungkin nampak baik di universiti atau college atau di mana-mana saja pun. Mereka mungkin nampak macam bagus di tempat kerja. Tapi jika anda mengunjungi rumah mereka dan lihat bagaimana mereka hidup dan bertemu dengan orang-orang di sekeliling mereka dan keluarga mereka, anda pasti akan mencucikan tangan anda dari idea-idea yang mungkin anda telah kembangkan dalam fikiran anda sebelumnya. Saya sini bukan mengatakan bahawa mereka orang yang tak baik. Tetapi persekitarannya kadang-kadang sebegitu. Anda tahu tak, saya ada di rumah saya sendiri kadang-kadang komen-komen berterbangan. Seperti, kalaulah orang tahu bagaimana kamu hidup, betapa susahnya duduk bersama kau, mesti mereka tidak akan pernah menunjukkan minat kepada kau. Anda tahu, anda dapat dengar macam-macam komen dalam sesebuah rumah, kan? Dan perkara macam itu benar. Kadang-kadang kita bertemu mereka di tempat yang publik, di mana semua perkara di tempat itu dihubungkan dengan topik tertentu yang berkenaan dengan kami berdua. Jadi, bagi kita nampaknya semua sangat baik. Semua nampak berjalan dengan lancar je. Masya Allah. Tapi tunggu dulu. Anda belum dapat melihat diri mereka yang sebenarnya. Anda tahu kan, bila mereka belum berhias, nombor satu. Ketika mereka baru je bangun pagi, contohnya. Betapa tidak berminatnya mereka, malas untuk pergi membersihkan diri mereka sendiri. Dan macam-macam lagi hal yang belum diketahui, kan? Oleh itu saya fikir dari peringkat awal, saya sudah mengatakannya tadi. Dan saya akan mengulanginya. Jangan pergi mendermakan atau sedekahkan. Saya menggunakan perkataan derma, sedekah ni. Seperti orang yang memberi sedekah atau derma. Jangan senang-senang mendermakan hati atau fikiran anda kepada seseorang. Sehingga anda benar-benar dapat menjawab beberapa soalan dulu. Dan salah satunya adalah, ia perlu dijaga dalam batasan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian, libatkan juga orang-orang tua anda. Dan kemudian, di peringkat ketiga, anda ingin benar-benar mengambil langkah jauh lebih sikit. Dan saya ingin mengemukakan satu perkara yang sangat menarik, yang terlintas di fikiran jika anda tidak keberatan. Ada syaitan. Syaitan tu ada. Syaitan memperindahkan perkara-perkara haram. Anda perlu mengetahui dan betul-betul faham perkara ini. Dan apa yang dia gunakan? Dia menggunakan umpan halal. Anda tahu bila anda pergi pancing di Tioman, kita banyak pergi pancing, Masya Allah. Kita sebenarnya pergi, saya bercakap tentang ikan kat laut tahu. Okay? Jadi apa yang kita buat adalah kita pakai umpan yang paling terbaik, bukan? Dan kita ada pancing dan kita melepaskannya ke dalam laut, Masya Allah. Dan ada ikan. Dan apa ikan akan buat? Ikan nampak cacing. Ikan nampak umpan. Ikan mula keliru. Lepas tu ikan ngap. Apa tadi niat kita untuk menangkap ikan, kan? Syaitan, dia ni menggunakan plot dan plan yang sama untuk kenakan kita. Ini memang dia punya game. Jadi ia seperti makanan. Ia kelihatan seperti sesuatu yang baik. Setelah anda menggigit, anda akan tertangkap. Dan kemudian mereka membawa kamu masuk. Mereka menarik kamu dengan perlahan-lahan tapi pasti. Dan kamu keluar dari laut tiba-tiba. Itulah cerita ikan, kan? Semasa anda keluar dari air, apa yang berlaku? Habis. Kamu kena game, mati. Subhanallah.